Subhanahu wa ta'ala. Kini dan selamanya kita rafakkan setinggi-tingginya kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita ruang serta peluang untuk sama-sama kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa, seperti mana yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala dan seperti mana yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Huwallazi khalaqakum. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu. Dan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Separuh daripada kamu diciptakannya kafir dan separuh daripada kamu diciptakan beriman kepada Allah. Jadi kenapa kita perlu bersyukur dan kenapa wajib ke atas kita syukur? Karena ketika ini, saat ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas kita, kita masih beriman kepada Allah. Kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua saja di atas muka bumi ini. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dua saja. Sama ada kafir ataupun orang yang beriman, itu saja. Dan nasib yang Allah telah tentukan kepada kita di atas dunia sekarang ini ialah kita beriman. Bukankah ini satu anugerah yang paling besar? Bukankah ini satu anugerah yang wajib untuk kita syukuri? Kerana nikmat ini kalau tidak disyukuri dia akan ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu syukur merupakan perkara pertama yang wajib untuk seorang hamba itu laksanakan, dan kerana itulah kita melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan para ulama menyebutkan bahawa syukur ini terbahagi kepada tiga. Syukur terbahagi kepada tiga. Yang pertama syukur fi qalbi, iaitu syukur dalam hati, meyakini semua segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita kena yakini bahawa semua segala sesuatu yang Allah telah takdirkan kepada kita itu semua baik, tak ada yang jahat. Semua adalah kebaikan. Pepatah Arab menyebutkan likulli syai'in hikmatun wa likulli hikmatin rahmatun wa hiya ta'ti bisabri. Setiap segala sesuatu, likulli syai'in, setiap segala sesuatu yang berlaku kepada diri hamba tersebut. Likulli syai'in hikmatun, semua ada hikmah dia. Semua ada hikmah dia. Wa likulli hikmatin rahmatun, dan setiap daripada hikmah itu tersembunyi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ni apa tuan-tuan? Rahmat ni kasihan belas, ataupun belas kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan rahmat inilah kita masuk syurga. La yadkhulul jannata ahadukum illa birrahmati. Kamu sekali-kali tidak akan masuk syurga melainkan dengan rahmat yang aku berikan kepada kamu. Masuk syurga bukan kerana amalan, tapi masuk syurga hanya saja kerana rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis bagi tahu ada satu orang lelaki, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Dalam hadis bagi tahu ada satu orang hamba Allah ni yang mana dia ni beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dia berpuasa sunat Isnin Khamis, dia istiqamah pakai serban, istiqamah pakai rida, istiqamah dengan sunnah-sunnah Nabi, istiqamah baca Quran, istiqamah sedekah, istiqamah dakwah. Dia buat amalan-amalan ni amalan ahli syurga. Kita nampak dia ni memang ciri-ciri ahli syurga ada pada diri dia. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Tetapi didahului oleh ketentuan Allah. Didahului oleh ketentuan Allah. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, sebelum Allah cabut dia punya roh, Allah cabut iman dia terlebih dahulu. Nah, ini yang paling bahaya. Sebelum Allah cabut dia punya roh, Allah cabut iman dia terlebih dahulu. Lepas dicabut dia punya iman, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Asalnya dia beramal dengan amalan ahli syurga. Sebab tu tuan-tuan, lebih baik jadi bekas orang jahat daripada jadi bekas orang baik. Lebih baik jadi bekas orang jahat, pergi baik, daripada jadi bekas orang baik. Dulunya baik kemudian jahat.
Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahli nari. Waktu Allah cabut dia punya keimanan, dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha. Waktu itu Allah cabut dia punya nyawa. Waktu itu Allah cabut dia punya nyawa, fayadkhuluha, terus masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga lelaki, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nari. Ada juga orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Dia tengok dia ini tidak sembahyang, tidak duduk kuliah, macam-macam kemaksiatan dia buat, macam-macam dosa dia buat, semua kemaksiatan dia buat, semua jenis dosa dia buat. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga kan kaki kirinya tu sudah berada di dalam neraka, kaki kanannya masih di dunia. Maknanya kalau dia mati waktu itu confirm masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Tapi sebelum Allah cabut dia punya roh, Allah masukkan terlebih dahulu keimanan ke dalam hati dia. Dengan sedikit keimanan tu dia berubah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima dia punya tobat, kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, fayadkhuluha. Waktu itu Allah Subhanahu wa taala beritahu bahwa dia telah masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Padahal 20 tahun, 60 tahun, 70 tahun kehidupannya dengan maksiat. Hanya dengan satu kebaikan yang dia lakukan, Allah luputkan semua kesalahannya dan masukkan dia ke dalam syurga. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni taufik untuk sentiasa berada di golongan orang-orang yang beriman, bukan berada di dalam golongan orang-orang yang kufur. Kita sambung kita punya pengajian, masih lagi di bahagian di kitab yang kedua pada menyatakan kalbu ataupun jantung. Qala Asy-Syaikh al-Muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Subhanahu wa taala? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya enggan oleh iblis, maknanya iblis tidak mau daripada sujud kepada Adam alaihi salam dan membesarkan diri ia, dan jadilah ia daripada sekalian yang kafir. Iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada semua para malaikat pada ketika itu, usjudu, sujudlah kamu semua li Adama, kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam sebab dia anggap dirinya baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan dia ini diciptakan daripada tanah. Jadi mengikut kefahaman iblis bahawa api itu lebih baik daripada tanah. Iblis ni dia bukan sombong dengan amalan dia. Padahal kalau ikut amalan, jauh tinggal Nabi Adam punya amalan. Nabi Adam baru diciptakan. Iblis ni sudah jutaan tahun diciptakan oleh Allah. Dan kata para ulama, tidak ada 1 inci pun daripada bumi ni melainkan tempat itu telah iblis sujud. Ada athar sujud, ada bekas sujud iblis laknatullahi alaih. Semua tempat ni, tempat saya duduk, tempat tuan-tuan duduk, tempat tuan-tuan parking, semua tu ada athar, ada kesan sujud iblis laknatullahi alaih. Tak ada 1 inci pun di muka bumi ini yang tidak ada tempat iblis sujud. Semua ada. Semua ada athar dia, semua ada kesan dia. Tetapi iblis nak kata, wahai Allah, kenapa aku mau sembah Nabi Adam sedangkan amalku lebih banyak daripada Nabi Adam? Bukan, iblis tidak sombong dengan amal dia, tapi iblis sombong dengan kefahaman dia. Ini sebenarnya lebih bahaya. Sombong dengan kefahaman dibandingkan dengan sombong dengan amalan, lebih bahaya lagi sombong dengan kefahaman. Aku betul, kau salah. Walaupun amal kita lebih banyak daripada dia, tapi kalau kefahaman ataupun amal kita sikit, amal dia banyak, tapi kefahaman kita anggap kita lebih baik daripada dia, ini pun salah satu daripada asbab terkeluarnya iblis daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, aba wastakbara, dan dia sombong. Dia membesar diri. Jadi sifat sombong ni tuan-tuan, dia bukan sifat iblis. Sifat sombong ni bukan sifat syaitan. Sifat sombong ni sifat Allah. Sifat sombong ni milik mutlak Allah. Dalam hadis qudsi Allah bagi tahu, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari man naza'ani minni alqaituhu fin nari. Allah bagi tahu dalam hadis qudsi, Allah kata al-kibriya'u ridai.
Kesombongan itu kibir, maknanya takbur. Kesombongan itu pakaian atasku. Ini Allah begitu. Kesombongan itu pakaian atasku. Wal 'azamatu izari, dan keangkuhan itu pakaian bawahku. Allah tidak ada pakaian, tapi ini sebagai tamthilan, sebagai perumpamaan kepada kita. Sebab dalam Quran pun banyak tamsilan-tamsilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberi perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk ataupun sebelah sayap nyamuk. Jadi Allah tidak malu untuk berperumpamaan. Jadi ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Kesombongan itu pakaian atasku dan keangkuhan itu pakaian bawahku. Siapa yang ambil salah satu daripada dua sifat ini letak pada diri dia. Siapa yang ambil salah satu daripada dua sifat ini, sama ada sombong ataupun takbur, dia ambil letak di dalam diri dia, alqaitu finnar, aku sumbat dia di dalam neraka aku. Sebab sifat sombong, sifat angkuh milik mutlaknya Allah. Jadi kenapa iblis dikeluarkan daripada surga? Karena dia telah ambil sifat yang menjadi milik mutlak Allah itu, letakkan di dalam diri dia, alqaituhu finnar. Maka disumbatkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun letakkan juga, hasut juga manusia nih, supaya dia ada kawan di dalam neraka nanti. Maka dia pun hasut manusia, waswaskan manusia supaya manusia pun ada sifat sombong. Sombong ni tuan-tuan, asbab dia banyak. Ada sombong kerana rupa, ada sombong kerana harta, ada sombong kerana ilmu, ada sombong kerana pangkat, ada sombong kerana keturunan. Banyak. Ada banyak. Ada orang sombong kerana harta dia. Banyak dia punya hartanya, kemudian dia pun sombong. Dia sombong dengan hartanya. Ada orang sombong dengan ilmunya. Dia sombong dengan ilmunya. Hubbul jah, suka kemasyhuran, suka nama, suka kumpul pengikut. Ini pun daripada kesombongan-kesombongan juga. Jadi moga-moga Allah jauhi kita daripada semua jenis-jenis sifat-sifat kesombongan ni. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratan min sifatil kibir. Tidak akan masuk syurga, sesekali tidak akan masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada sebesar biji zarrah. Sebesar biji zarrah, tuan-tuan, bukannya sebesar biji beras. Sebesar biji zarrah. Zarrah ni macam mana? Ambil suatu butir pasir yang sangat halus tu, belah 70 kali. Belah 70 kali tu sebutir pasir yang halus tu. Tidak akan masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada sebesar biji zarrah daripada sifat kesombongan, sifat kibir. Tidak akan masuk syurga. Jangan kata masuk syurga, bauan syurga yang boleh dihidu 500 tahun perjalanan itu pun dia tidak akan dapat menghidunya. Kerana dia ada sifat kesombongan di dalam hati dia. Maka adalah takbur itu di dalam jantungnya. Kalau kita baca kitab Ummul Amrad, ibu segala penyakit, yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Maulana Zakaria sebut ibu segala penyakit itu ialah takabur. Ialah takabur, iaitu sombong. Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, maka mensebabkan ia akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, wal'iyadzu billah. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Segala kelakuan, segala amalan, segala perangai yang dicela, maknanya yang terkutuk, yang terkeji, itu banyak, sangat-sangat banyak. Kalau kita baca kitab Imam Zahabi yang bertajuk Al-Kabair. Nama kitab dia Al-Kabair, karangan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dia senaraikan di situ Al-Kabair ni maknanya dosa-dosa besar. Dia senaraikan di situ ada 70 dosa-dosa besar. Ada 70 jenis dosa-dosa besar. Itu semua tu jenis yang tercela. Tetapi hamba sebutkan di sini, yakni pengarang sebutkan di sini 10 perkara daripada banyaknya amalan-amalan yang tercela, amalan-amalan yang terkutuk, amalan-amalan yang terkeji.
Daripada banyaknya semua itu, dia hanya ambil 10 perkara sahaja untuk dia letak di dalam kitab dia ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni. Sebab tu kan tuan-tuan, kata ustaz kami, orang yang belajar Penawar Bagi Hati ni dan dia amal semua isi di dalam dia sebenarnya sudah jadi wali daripada wali-walinya Allah. Mana hatinya sudah bersih. Sebab ni semua ni dia cerita ni semua benda-benda yang penting. 10 perkara pada 10 bab. Kerana kenapa dia pilih yang 10 ini saja? Karena yang 10 ini asal bagi semuanya. Asal bagi semuanya. Maknanya asal daripada semua jenis kemaksiatan. Asal bagi semua jenis kesalahan. Ini 10 ni. Ini dia punya asas ni. Okey? Dan yang lain daripadanya terjadi ia daripada yang 10 ini. Terjadi ia daripada yang 10 ini. Pertama. Jadi yang pertama, apa daripada 10 ni? Apa yang pertama sekali? Sangat loba atas makanan. Loba ni maknanya tamak. Sangat suka ataupun sangat tamak di dalam bab makanan. Sangat loba atas makanan, itu yang pertama. Jadi kita kena hati-hati. Kena didik hati kita ni untuk bermula daripada sekarang untuk gemar untuk tidak terlalu banyak makan. Untuk didik kita untuk tidak banyak makan. Kata ustaz kami Maulana Zakwan, dia kata tentera Imam Mahdi ni, kita sibuk menjadi tentera Imam Mahdi ni kan. Dia kata tentera Imam Mahdi ni dia ada 3, dia mesti ada 3 ciri. Dia mesti ada 3 ciri. Ada 3 ciri ni layak jadi tentera Mahdi. Yang pertama, dia mesti ahli tahajud. Ahli tahajud. Gagal sudah. Ya. Yang pertama mesti kita ahli terkejut. Bukan ahli tahajud. Yang pertama ahli tahajud. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli lapar. Ahli lapar. Maknanya jenis orang yang rajin berpuasa. Ahli lapar. Yang ketiga, ahli akhirat, maknanya tidak cinta kepada dunia. Ini 3 ni. Kalau ikut 3 ni tuan-tuan, 3 kita fail. Bukan kita lah, saya lah. Tuan-tuan ni Masya Allah nampak semua ni 2 kali 5 juga. Ahli tahajud, ahli lapar, ahli tidak cintakan dunia. Ini 3 ni. Ini barulah jadi tentera Mahdi. Kita tahajud pun tidak, puasa pun tidak. Manu Sufyan di belakang tu ialah memang amal dia. Memang dia punya amalan tu puasa-puasa ni. Ahli tidak cintakan dunia. Ahli tidak cintakan dunia. Kata ustaz kami, macam mana kita mau tahu kita ni ahli dunia ataupun tidak? Coba hilang kita punya barang. Itu saya tengok. Kalau hilang barang kita, hati kita sudah terkesan, hati kita sudah rasa macam hilang segala-galanya, itu tanda kita ahli dunia. Sebab apa? Sebab ahli akhirat ni adakah, tidak adakah, dianggap sama ya. Dianggap sama. Jauh kita tuan-tuan, jauh. Kalau kita mau ikut ciri-ciri para aulia, ciri-ciri para muhibbin ni, jauh kita ketinggalan. Jadi sangat loba atas makanan. Sebab apa? Sebab ada disebutkan riwayat hadis, walaupun hadisnya tidak kuat, tapi sebagai fadhail lah, sebagai kita punya galakan, targhib dan juga tarhib, galakan dan juga ancaman. Diriwayatkan bahawa Nabi bersabda apa? Man kathura ta'amuhu kathura syahwatuhu, wa man kathura syahwatuhu kathurat khata'uhu, wa man kathurat khata'uhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru awla bihi. Man kathura ta'amuhu, barang siapa yang banyak makannya. Beda banyak makan, kathura lahmuhu, banyaklah daging dia. Banyaklah dia punya daging. Dalam syama'il kita belajar, Nabi SAW dadanya dengan perutnya sama rata. Di dalam syama'il Muhammadiyah kita belajar, dadanya perutnya sama rata. Ini Nabi SAW, maknanya sadolah sama rata. Sampai kan kalau Nabi mandi air tu turun. Kita ada singgah lagi, RNR.
Ada singgah lagi. Itu kita. Nabi terus turun sebab dada dan perutnya sama rata. Jadi siapa yang banyak makannya, banyak dagingnya. Wa man kathura lahmuhu kathura syahwatuhu. Siapa yang banyak pula dagingnya, besarlah pula syahwatnya. Besarlah syahwatnya. Banyak dagingnya, banyak syahwatnya. Apabila banyak syahwatnya, kathurat khata'u, banyaklah pula kesilapannya. Banyak pula kesilapannya. Maknanya banyaklah buat maksiat, banyaklah buat dosa sebab syahwat sudah banyak. Bila syahwat banyak, syahwat besar, maka dosa pun khalas, semua dibuat. Wa man kathurat khata'u kathurat dhunubuhu. Bila banyak dia punya kesilapan, banyak salahnya, banyaklah dosa dia. Bila banyak dosanya, fannaru aula bihi, neraka lebih layak untuk dia. Dia masuk neraka sebab apa? Mula dia banyak kan makan. Terlalu banyak makan. Tapi kalau dia makan tu banyak sebab ikram orang, itu kes lain lah. Sebab takut membazir dan sebagainya, itu kes lain lah. Kedua, sangat loba atas berkata-kata. Ini hubbul kalam, suka bercakap. Ini di antara ujian manusia ni ya, suka bercakap, suka berkata-kata. Allah ciptakan kita dua telinga, satu lidah, satu mulut. Hikmah dia apa? Supaya kita sebenarnya lebih banyak mendengar daripada banyak bercakap. Ya, hubbul kalam ni suka untuk berkata-kata, suka untuk bagi nasihat. Tapi bila orang bagi nasihat, tidak pula dia boleh terima. Kalau dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali celah orang yang terlampau banyak berkata-kata. Ketiga, marah. Keempat, dengki, hasad. Kelima, kikir. Kikir ni maknanya kedekut. Kedekut. Kikir dan kasih akan harta. Kedekut dan kasih akan harta. Yalah, punca dia kedekut tu sebab dia kasih akan harta lah. Keenam, kasih akan kemegahan. Hubbul jah. Suka megah, suka masyhur, suka orang puji. Ketujuh, kasih akan dunia. Ke-8, membesarkan diri, maknanya takabur. Ke-9, ujub. Ujub ni apa tuan-tuan? Ujub ni maksudnya hairan pada diri sendiri. Bolehnya aku buat begini kan? Orang lain tak boleh tu. Bolehnya aku puasa Isnin Khamis setiap minggu, istiqomah pula tu. Bolehnya aku puasa begini, bolehnya aku tahajud begini. Orang lain tak boleh ni. Dia ujub pada diri dia sendiri. Hairan dia, ya Allah, macam mana aku boleh buat? Nampak? Ni maknanya ujub. Hairan pada diri sendiri, pelik pada diri sendiri dia. Kalau orang lain yang cakap itu khair, tak ada masalah. So, itu pandangan orang, tapi ini yang dia puji diri dia sendiri. Ke-10, riya. Yang tadi ujub, puji diri sendiri, hairan pada diri sendiri. Yang ini pula riya. Riya ni maknanya dia suka kalau orang lain nampak dia beramal. Dia suka orang lain nampak dia beramal. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau. Yang pertama, untuk menghiasi jantung engkau. Maknanya membersihkanlah, menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan juga akhirat. Macam air ni tuan-tuan. Jadi kita ni kalau kita mau isi air yang baru, kita kena buang dulu air di dalam ni. Kaedah dia menyebutkan at-takhalli an radha'il wa at-tahalli bil fada'il. Kaedah dia menyebutkan kena buang, kena kosongkan dahulu bekas tersebut, barulah kamu isi dengan benda yang baru. Kita tidak boleh isi terus benda yang baru kalau tidak dibuang bekas yang benda yang berada di dalam bekas yang lama. Macam ada kolam masjid tuan-tuan. Dalamnya jatuh bangkai anjing lah misalnya. Ataupun bangkai kucing lah, macam-macam lah bangkai lah, jatuh di dalam kolam masjid. Bila jatuh di dalam kolam masjid, orang pun cuci kolam tu, cuci. Tapi bangkai di dalam tu tidak dibuang. Cuci saja, tapi bangkai dalam tu tidak dibuang. Bolehkah guna air yang sama tuan-tuan? Buka pipe, ambil wuduk, boleh tidak? Tidak boleh, sebab masih ada najis di dalam. Jadi caranya macam mana? At-takhalli 'anil radha'il. Bersihkan dulu semua. Bersihkan dulu, buang dulu dia punya najis, buang dulu dia punya kotoran, buang dulu dia punya bangkai. Barulah boleh letak air yang baru. Macam itulah kita. Hati kita ni tuan-tuan, hati kita ni dia banyak najis, dia banyak kelodak, dia banyak lumpur, dia banyak habuk.
Kita mau isi dengan zikir, kita mau isi dengan Quran, kita mau isi dengan puasa. Tidak boleh masuk tuan-tuan. Sebab dia punya habu tu tebal. Dia punya karat tu tebal. Jadi mau dibersihkan dulu semua tu. Dibersihkan dulu semua, dibuang dulu semua najis-najisnya, bangkainya, barulah boleh diisi dengan air yang baru. Macam itulah kita punya hati. Hati kita ni bekas tuan-tuan. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karamallahu wajhah menyebutkan Inna lillahi fil ardi aniyah. Inna lillahi fil ardi aniyah. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada bekasnya di atas muka bumi ini. Maknanya Allah ni dia ada tempat untuk menyimpan di atas muka bumi ini. Wahia, dan tempat untuk menyimpan Allah itu al-qulub. Itu hati-hati manusia. Jadi Allah mau simpan sesuatu, Allah akan simpan dalam hati-hati Jadi hati ini pinjaman. Hati ini pinjaman Allah kepada kita. Yang inilah kita akan kembalikan kepada Allah. Menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini, nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan juga akhirat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi kejayaan yang sebenar, kemerdekaan yang sebenar bila mana Allah isytihar kita merdeka daripada api neraka. Itu kejayaan yang sebenar. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Artinya sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Mana yang membersihkan hatinya. Bukan sekadar bersihkan dirinya, tapi membersihkan dia punya hati. Kita hari ini lebih fokus untuk tujuan pembersihan diri, pembersihan luaran daripada pembersihan dalaman, yaitu hati. Sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Artinya membersihkan akan jantungnya daripada kelakuan yang dilarang. Mana kelakuan yang dilarang ni apa? Daripada sifat-sifat mazmumah. Daripada sifat-sifat mazmumah. Ini sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang tercela. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Orang yang dalam hatinya ada khair, ada kebaikan, ada sifat-sifat mahmudah. Yang dalam hatinya ada sifat-sifat mahmudah, segala sifat-sifat kebaikan. Waktu dia mati tuan-tuan, dia nak mati macam kita mati. Orang yang dalam hatinya ada khair, orang yang dalam hatinya ada Allah, hanya ada cinta Allah, mahabbatullah wa mahabbatur rasul. Ada cinta Allah, ada cinta Rasul. Dia mati tidak sama dengan kita mati. Kita mati yang talkinkan kita mungkin imam, Bilal, adik-beradik kita, saudara mara kita. Tapi orang yang beriman, yang dalam hatinya hanya Allah, yang hanya ada Allah, dalam hatinya tidak terkesan dengan mana-mana makhluk, dalam hatinya hanya ada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji sahaja. Tidak ada sifat-sifat madmumah, semua sifat-sifat terpuji. Sebab dia tahu nih hati ini pinjaman, dia akan kembalikan seperti mana yang asal yang dia dibagi pinjam. Macam kita pinjam barang dengan orang, kita akan kembalikan dengan baik. Macam tu juga dia tahu hati ini pinjaman. Dia akan kembali ke suatu hari nanti, dia akan kembalikan juga dengan pemilik hati ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun di dunia pun dia jaga dia punya hati. Waktu dia mati tuan-tuan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Yang talqin dia bukan imam, yang talqin dia bukan Bilal, bukan syekh, bukan ustaz, bukan habib, bukan maulana, bukan kiai. Yang talqin dia apa? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah hantar malaikat-malaikat yang khusus untuk talqinkan jenazah dia. Malaikat dihantar tuan-tuan. Malaikat dihantar oleh Allah. Ini bukan calang-calang orang. Malaikat yang dihantar oleh Allah untuk talqinkan jenazah dia. Malaikat akan kata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut wahai hamba Allah. Jangan kamu bersedih wahai hamba Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebelum dia menutupi matanya untuk kali yang terakhir, Allah bentang surga di hadapan mata dia. Allah nanti belum mati nih.
Belum mati lagi sudah dibentangkan surga. Jadi bila roh nampak surga, tempat yang lebih indah daripada dunia, roh tu cepat mau keluar, senang mau keluar. Suatu orang yang husnul khatimah ni senang matinya. Sebab apa? Sebab dia sudah nampak tu. Tersenyum dia. Sakitnya mati itu seperti mana seekor kambing ia dilapah kulitnya hidup-hidup. Seperti mana seorang manusia yang ditikam 1000 kali. Sakitnya mati itu. Tapi oleh kerana dia telah nampak kenikmatan dalam syurga, tersenyum dia. Dia lupa kesakitan yang sedang dia alami. Nah, dia nampak syurga, dia nampak depan mata dia sampai dia boleh lupa kesakitan yang sedang dia alami. Sebab apa? Sebab hati dia penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Di dunia lagi Allah sudah balas. Di dunia lagi Allah sudah balas. Ini orang-orang yang soleh. Okay? Dan sabda Nabi SAW, At-tuhuru syatrul imani. Artinya bersuci itu separuh daripada keimanan. Memberi faham oleh ini hadis, maknanya pengajaran daripada hadis ini akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan membersihkan jantung dari barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Bersihkan daripada benda yang Allah tidak mau. Bersihkan daripada perkara yang Allah tidak mau. Dan menghiasinya dengan kelakuan yang kasih ia akan dia. Menghias pula dengan benda yang Allah suka. Benda yang Allah suka. Maka membersihkan itu setengah iman, seperti menghiasinya itu setengah iman. Dan perhimpunan keduanya iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Selesai berkenaan dengan bab jantung. Jadi dia cerita di sini tadi apa? Ada 10 benda yang mazmumah. 10 amalan yang terkeji, 10 amalan yang tercela. Jadi bab yang pertama, dia masuk sudah bab yang pertama berkenaan dengan 10 perkara ini. Pada menyatakan syarhut ta'am, artinya sangat loba atas makanan. Ini bab yang pertama. Okay? Sifat amalan yang terkeji, amalan yang terburuk yang pertama, yaitu sangat loba atas makanan. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Kerana daripadanya, daripada makan tadi itu, daripada perut tadi, terjadi keinginan faraj, kemaluan. Kemudian apabila mengerasi oleh keinginan makanan dan keinginan jima. Kemudian ini selepas dia menunaikan keinginan makan dan juga keinginan jima. Maknanya bila dia banyak makan, maka nafsunya pun akan banyak. Nafsu ni tuan-tuan, dia kalah dengan satu saja, dia kalah dengan puasa. Allah ciptakan nafsu. Waktu Allah ciptakan nafsu, Allah tanya kepada nafsu tersebut. Man ana wa man anta. Saya siapa, kamu siapa? Allah tanya dengan nafsu ni. Aku ni siapa, kamu ni siapa? Nafsu kata apa? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Nampak sombongnya nafsu ni. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Allah pergi panaskan api neraka ni, dibakar dengan api berwarna merah. Dibakar dengan api berwarna merah, di dalam api, ratusan tahun di dalam api. Kemudian Allah angkat. Selepas ratusan tahun Allah angkat nafsu tu. Allah tanya, sekarang ni siapa engkau, siapa aku? Dia jawab lagi, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Masih sombong lagi. Padahal sudah diazab lama-lama dalam api neraka tu. Masih sombong lagi nafsu ni. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Maka Allah pun letakkan di dalam api berwarna hitam, yang tersanga-sanga hitam. Kemudian lepas ratusan tahun Allah angkat lagi. Allah tanya lagi nafsu ni, aku siapa, kau siapa? Dijawabnya lagi, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Ini nafsu tuan-tuan. Susahnya mendidik. Nafsu ni dia tidak boleh dibuang. Nafsu tidak boleh dibuang, tapi dia boleh dididik. Jadi ditanya pun masih jawab lagi, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dipanaskan lagi api itu daripada merah jadi hitam, hitam jadi putih, teman-teman. Api itu jadi warna putih,
Terlampau panas sudah api itu sampai jadi warna putih. Diletakkanlah nafsu di dalam tuh. Ratusan tahun lagi diangkat oleh Allah. Sekarang nih siapa Tuhan? Aku nih siapa? Kau siapa? Nafsu kata, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Padahal api itu warna putih sudah tuh. Akhirnya apa? Di dalam api itu tuan-tuan ratusan tahun tuh. Dalam api merah ratusan tahun, dalam api hitam ratusan tahun, dalam api putih ratusan tahun. Masih lagi anggap diri dia tuh besar. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Akhirnya apa Allah buat? Allah tidak beri makan kepada nafsu ini 3 hari. 3 hari ya? Allah tidak beri makan kepada nafsu ini 3 hari. Lepas 3 hari itu Allah tanya. Bukan masukkan dalam api pun. Allah biar begitu saja. Tidak bagi makan 3 hari. Lepas 3 hari itu Allah tanya. Siapa aku, siapa engkau? Aku adalah hamba, engkau adalah Rabbku. Baru mengaku hamba. Baru mengaku hamba lepas tidak diberi makan selama 3 hari. Jadi kata para ulama, senjata yang paling ampuh untuk mendiri nafsu ialah puasa. Adalah puasa. As-sawmu junnatun wa hisnun minan nari. Puasa itu pencegah dan perisai daripada api neraka. Maksudnya apa? Puasa ini boleh mencegah kita daripada perbuatan maksiat di dunia. Dan kesan daripada mencegahnya puasa daripada kemaksiatan di dunia, maka dia akan mencegah kita pula daripada api neraka. Jadi kalau kita puasa, tapi maksiat kita tidak tertegak. Maksiat kita tidak tercegah. Bermakna puasa itu belum mampu untuk jadi benteng kita dalam neraka nanti. Sebab puasa yang benar, dia mampu untuk benteng dia daripada maksiat. Jadi kalau puasamu yang kau puasa ni pun masih belum mampu untuk halang kau daripada maksiat, macam mana mau halang kau daripada api neraka nanti? Itu hadis Nabi. As-siyamu atau as-sawmu junnatun wa hisnun minan nari. Atau kama qala. Puasa itu pencegah dan perisai daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Kerana tiada dapat menunaikan 2 keinginan itu. Keinginan apa nih tuan-tuan? Keinginan makan dan juga keinginan jima ataupun keinginan beristri. Beristri ramailah di sini maknanya. Okay? Melainkan dengan harta. Ialah mau makan banyak, sangat loba atas makanan. Bila mau makan banyak, pasti perlu banyak harta, perlu banyak duit untuk beli makanan. Betul tidak? Jadi untuk banyakkan makanan, dia kena banyakkan harta dulu untuk beli banyak makanan tadi. Melainkan dengan harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, ingin kepada kemegahan. Kerana sukar mengusaha ia akan harta itu, melainkan dengan kemegahan. Maksudnya mesti ada kedudukan lah, mesti ada pangkat, mesti ada pekerjaan, baru ada harta. Jadi dia cinta kepada kemegahan, cinta kepada pangkat, cinta kepada kedudukan. Dapat kedudukan, dapat pangkat, dapatlah harta. Dapat harta, dapatlah keinginan untuk beristri ataupun keinginan untuk makan banyak. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia akan keduanya, nescaya berhimpun padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan seperti riak dan takabur dan dengki dan berseteru. Maksudnya maknanya musuh dan lain-lain daripadanya. Dan tempat keluar semuanya itu adalah perutnya. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah. Makna membesarkan ni mengutamakan oleh Rasulullah, menyuruh oleh Rasulullah akan pekerjaan lapar. Suruh kita memperbanyakkan lapar. Maka bersabda ia, Nabilah, ma min amalin ahabba ilallahi ta'ala minal ju'i wal 'atashi. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada satu amalan pun yang paling dicintai oleh Allah daripada lapar dan juga dahaga. Tidak ada satu amalan pun yang lebih dicintai Allah daripada lapar dan juga dahaga. Dan yang terakhir, dan bersabda ia, yakni Rasulullah SAW, Sayyidul a'mali al-ju', yaitu penghulu segala pekerjaan adalah lapar. Maksudnya seluruh penghulu segala amalan. Pekerjaan ni mana amal lah.
penghulu kepada amalan ini adalah dengan lapar. Sebab bila lapar, nafsu dididik. Bila nafsu dididik, nafsu akan kalah dengan takwa. Bila takwa lebih, iman tinggi, bermakna banyak amal-amal yang dia mampu untuk lakukan. Sebab apa? Sebab kenapa sekarang kita punya amal ni kurang? Sebab nafsu kita berlawan dengan takwa. Nafsu berlawan dengan takwa, takwa selalu kalah. Nafsu berlawan dengan takwa, takwa selalu kalah. Sebab apa? Sebab keinginan kita kepada nafsu, keinginan kita kepada dunia, keinginan kita kepada cinta kepada harta, cinta kepada dunia, cinta kepada kemegahan ini masih menebal di dalam, masih tebal lagi di dalam diri kita. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita sebelum kita mati ini, sebelum dipanggil kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah dan menghiasi hati kita dengan segala sifat-sifat mahmudah, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana asalnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati, yaitu bersih daripada sebarang dosa dan juga noda. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita, sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ru'yatan nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa khususan fi hadhihi al-laila fi manamina. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.